Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutlah kalian jalan tersebut. Jangan kalian ikut segala jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang lurus yang satu tersebut. Karena kalau kalian mengikut jalan-jalan yang lain, maka kalian akan berpecah belah sesama sendiri dalam agama Islam. Demikianlah bagi kamu sebagai wasiat kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah, yakni imtithalu awamir, menjunjung titah perintah Allah untuk ikut satu jalan yang lurus, wajtinabun nawahi, dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah, yakni mengikut jalan selain daripada jalan yang lurus yang satu tersebut. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin semua, pernah satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat satu garisan di atas tanah dengan garisan yang lurus. Kemudian Nabi garis di tepi kiri dan kanan garisannya lurus tersebut beberapa garisan-garisan yang belok-belok. Lalu Nabi kita pun baca ayat yang Allah baca tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah satu jalan yang lurus. Pas satu jalan yang lurus tu, apa perintahnya? Fattabi'u. Maka wajib kalian kena ikut. Ya, fi'il amal ni kalau datang dengan surah amal, kalau kita mengaji usulul fiqh, al-amru haqiqatan lil wujud. Artinya perintah, jika tidak ada qarinah atau dalil kita kata yang memalingkan maknanya daripada wajib kepada sunnah, maka dikekalkan di atas makna asal ialah wajib. Artinya fattabi'u, wajib kalian ikut jalan yang satu tadi. Kalau tidak, berdosa. Wajib mana pada syaratnya ialah talabul fi'li talaban jazim. Syarat tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus. Macam semaya subuh tadi. Kokok mana kena buat. Kalau tak buat, dia janji dengan aku yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Tersemaya subuh kerana Tuhan, kerana nak ke pahala, nak ke syurga, nak kepada janji-janji Tuhan. Itu ikhlas dia panggil. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanji iqab, seksa kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib. Maka bukan hanya semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar saja. Ada satu kewajipan yang lainnya supaya kita ni cari jalan yang lurus yang satu tadi. Kerana dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umatku. Umatku sini dengan makna ummatul ijabah. Ya, umat Nabi ni ada dua. Ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti nabi-nabi yang lain. Khususiyah untuk nabi kita, perkara yang menjadi ketentuan untuk nabi kita ialah diutuskan kepada sekalian manusia dan jin. Ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidak kami utuskan hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia.
Kalau Nabi-Nabi dulu untuk bangsa dia, untuk kaum dia, untuk kerabat dia, untuk orang kampung dia, orang negeri dia, orang lain tak terlibat. Tapi Nabi Muhammad semua, tak kira Melayu ke Cina ke Sia, Boye, Korea, Amerika, mana Afrika Utara ke mana, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki laginya umat Nabi Muhammad ni ada hak menyeru, hak menyahut seruan Nabi, ada hak tak menyahut duk akasnya dengan lagu dia dekat sini. Maka hak menyahut mengucap dengan musyahadat tu dipanggil ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tak menyahut lagi dipanggil ummatud da'wah, umat Nabi Muhammad yang wajib kita ajak, kita seru, kita pujuk, kita rayu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru olehmu manusia tersebut kepada jalan Tuhan kamu dengan kebijaksanaan, dengan peringatan yang baik, dan kalaupun perlu berdebat, berdebatlah dengan yang tersangat baik, terlebih baik. Itu. Jadi yang dimaksudkan umatku berpecah 73 firqah, kelompok itu bukan ummatud dakwah, bukan agama Kristian, Hindu, Buddha, bukan. Tapi ummatul ijabah. Yani umat Islamiyah, umat yang dibangsakan pada Islam. Nabi sendiri sebut, kita tak nak kata apa? Dia kata, kenapa ni orang Islam pecah belah ni? Ada macam mana? Nabi sendiri kata, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur dengan hawa nafsunya, melainkan semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi sendiri kata akan pecah, maka pecah sungguh. Pecah sungguh. Kita tak boleh nak kata tak boleh lah lagu ni, kita kena dah. Nak satu boleh, tapi di atas wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Satu jalan yang lurus. Satu hak tu. Maka kalau hak tu tidak ramai, sikit pun tetap dikira dia yang bersatu. Itu. Sebagaimana Sayyidina Mu'adh bin Jabal kalau tak silap tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku seorang ketika tu, yang pegang sebagaimana mu pegang, yang ikut apa hak mu ajar, yang buat sebagaimana hak mu suruh, yang tinggal apa hak mu teguh, maka adakah aku ni al-jamaah?" Kita duk bunyi jemaah ni kena ramai lah. Ada presiden, timbalan presiden, bendahari SU dah sini. AJK. Bukan tu mana jemaah sini. Nabi kata, antal jamaah walau kunta wahdah. Mulah hak jemaah tu, walaupun mu seorang. Berarti jemaah tu bukan satu persatuan, satu NGO atau satu parti, tapi kebenaran tu sendiri dengan makna al-jamaah. Maka 73 firqah tu Nabi kata fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina finnar. Satu yang masuk syurga, artinya satu yang dikatakan najiyah, firqatun najiyah, satu kelompok yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Soal masuk neraka atau tak masuk neraka itu kembali pada Allah Ta'ala lah. Kalau dia buat dosa, maksiat, dia tak taubat, takdir Allah Ta'ala tidak ampun, maka Allah Ta'ala nak tegak keadilan, kena bakar dalam api neraka juga. Tetapi bila ada iman yang sah, akidah yang sahihah, maka keluar jadi alumni neraka, masuk syurga. Ini di mana najiyah, berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka dan berjaya lepas daripada kesesatan dan kekufuran. Itu. Patut 72 lagi wa thintani wa sab'ina fin nari. Maka 72 firqah lagi itu dibawa masuk ke neraka. Artinya kalau kesesatannya tidak membawa kepada kufur, masuk neraka dulu juga, kemudian baru masuk syurga. Tetapi kalau sesatnya membawa kepada kufur, kekal wal'iyadu billahi min zalik, di dalam api neraka. Karena tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur.
Tapi tiap-tiap kubur pasti sesat. Ini lagu tu dah. Tiap-tiap kubur pasti sesat. Tapi tiap-tiap sesat belum tentu kubur. Ada sesat yang tidak kubur. Seumpama Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ni dia i'tizal daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada beberapa pendapat dia dalam akidah tak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pendapat tersebut sekadar sesat, tak bawa pada kufur lagi. Seumpama nafi sifat Allah Ta'ala, nah? Ataupun ada manzilatun baina manzilataini, ataupun i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat dan mudarat dengan kuwah power yang Allah Ta'ala jadi. Macam duduk dalam ekon pagi-pagi ni kan, pegangan Mu'tazilah, ekon mampu memberi sejuk dengan kekuatan yang Allah jadikan pada ekon. Mu'tazilah tu. Itu sesat, kufurnya tak. Tapi kalau siapa yang etika tabiat ekon memberi sejuk, tu kafir tu. Atau kerana ekon kita dapat sejuk, tu kafir, ijma' tu. Nah, wa may yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat dan mudarat dengan tabiat dia, dengan tabiat lampu dapat cerah, dengan tabiat Panadol dapat sembuh, dengan tabiat nasi dapat kenyang, dengan tabiat apa lagi ikut apa makhluk ni, dengan tabiat pisau dapat memutuskan, dengan tabiat air dapat menghilangkan dahaga, dengan tabiat ekon dapat sejuk, dengan tabiat kipas dapat angin, contoh. Atau kerana ekon dapat sejuk, kerana kipas dapat angin, kerana lampu dapat cerah. Illah dia bagi. Ini akidah puak palasipoh dia bagi. Fazaka kufrun inda ahli millah. Maka akidah ni kafir di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sepakat kufur. Itu bahaya. Sebaliknya, wa may yakul bi tab'i au bi illah, wa may yakul bi quwwatil muda'ati, barang siapa yang i'tiqad makhluk ini dapat memberi manfaat dan mudarat dengan power yang Tuhan jadikan, Allah jadikan pada dia. Fazaka bid'iyun fala taltafiti, maka akidah ni bid'ah dalalah, maka jangan kita ikut. Pada kufur khilaf ulama. Ulama wara'an nahri seumpama ulama Maturidiyah menghukum kufur juga. Tapi qaul tu marjuh, lemah. Qaul yang lebih kuatnya tidak kafir lagi. Masih mukmin sebab dia kata Allah jadikan kekuatan pada ekon, pada kipas, pada lampu, pada Panadol, pada nasi, pada air, mampu memberi sejuk, angin, cerah, sehat, kenyang, hilang dahaga dan sebagainya. Manfaat dapat dengan power yang Allah. Jadi ada lagi Allah buat dia. Kalau tadi Allah ada terus pakai makhluk terus memberi manfaat mudarat, maka pada kufurnya khilaf. Tapi pada sesat sepakat. Itu contoh. Ada sesat yang tidak tahap kufur, tapi kalau kufur pasti sesat. Maka wasintani wasab'ina finnar, Nabi kata 73 firqah ni dibawa masuk ke neraka. Kata Imam Jalaluddin Ad-Dawani dalam syarah Aqaid Adudiyah, dia kata yang sesat saja masuk neraka, dibakar kerana dosa kesesatannya, akhirnya masuk syurga kerana ada iman yang sah, iman kepada Allah secara usulul aqaid, rukun iman yang 6 tu lah, tak ubah. Sebaliknya, yang kufur, sesatnya bawa tahap kufur, kekal dalam neraka. Mana? Yang usul akidahnya sudah berubah. Tu rukun iman dia berubah. Dan dia tambah macam-macam lah rukun iman. Macam buat Syiah lah. Fuq Rafidiyah dia panggil. Ni berat tu. Fuq Rafidiyah dia tambah terus. Rukun iman dia antara lain ialah imamiyah. Nasbul imam ruknun min arkanil iman. Melantik pemimpin, melantik ketua, melantik raja, melantik pemimpin umara, itu satu rukun daripada rukun iman. Maka sebab tu buat Syiah ni yang kafir habis, sahabat-sahabat Nabi, mereka 3 orang yang tak kafir ya. Sini Abu Zar Al-Ghifari, Ammar bin Yazid, Miqdad, 3. Orang lain habis murtad laka. Sebab lantik orang lain, Abu Bakar, Umar, Osman. Sedangkan melantik pemimpin ni kata Syiah,
rukun iman. Siapa tak lantik pemimpin ni? Ali ni diwasiat oleh Rasulullah. Man kuntu ana maulahu fa aliyu maulah. Siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali mesti jadi pemimpin dia. Bagi Syiah, ini hadis wasiat daripada Nabi. Jadi yang Ali itu wasi Nabi, yang wajib rukun iman kena lantik selepas Nabi wafat. Itu Syiah. Ada pun kita rukun iman tak ada pun lantik pemimpin ni. Ingat baik-baik for kita akidah kita, rukun iman, usul akidah 6. Beriman dengan Tuhan, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, hari kiamat tu ada, kiamat kecil, kiamat besar, segala alamat-alamatnya, qada dan qadar. Untung baik, untung jahat yang ditentu, yang dibuat oleh Allah, semua daripada Allah. Nekara tu ya dak, ya tambah lagi nasbul imam. Imam dilantik pemimpin, itu rukun iman. Berubah dah usul akidah dia. Apatah lagi mencaci maki sahabat, itu bahaya. Maka sebab tu Nabi kata, idza zaharal bid'u wal fitanu wasabbu ashabi. Apabila zahirlah fitnah, bid'ah dan orang mencaci maki sahabatku, fal yuzhir, maka hendak menzahirlah oleh alim, oleh seorang lain, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wajib dia kena rayak kebenaran. Qulil haq, nak sebut perkara yang sebenar. Tak betul tu. Wa illam yaf'al zalik, kalau dia tak buat kerja lagu tu, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kalau dia tidak rayak perkara yang hak, akidah yang sebenar, akidah Nabi dan sahabat, maka ketika tu laknat Allah, para malaikat dan sekalian manusia melaknat atas dia. Berat. Maka sebab tu jangan kita marah apabila ahli ulama kita bercakap pasal akidah. Kerana perkara ni hak kita nak masuk awal-awal lagi di soal dalam kubur. Benar itu ni? Kalau mati hari ni, nak soal lalu dah, kamu kan akil. Tak ada tangguh sampai tiup sangka kala yang kedua. Malam ni selalu dah. Pagi ni selalu dah kalau mati kan. Mana? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Soalan bocor, jawapan pun bocor. Bukan soalan saja bocor dah. Soalan dan jawapan bocor. Kira. Jadi budak-budak anak-anak kita sekolah ni, kalau bahasa jenis soalan bocor tak boleh jawab, kita kata berapa weh? Tidak bodoh ni. Bodoh ni, apa makan benda apa soalan bocor pun tak luluh lagi jawab periksa dah. Ini kalau jawapan dengan soalan dengan jawapan bocor, gagal lagi. Nak kata apa? Beratlah kalau nak sebut tak tergamuk dalam surah dia. Bodoh boleh hingga sikit, kalau tambah lagi berat benar. Itu kalau soalan periksa sekolah tu tak apalah, tak lulus pun tak ada hak. Rezeki tu Haji Amin, jangan duk bimbel, jangan duk marah sangat ke anak kita tu. Mungkin dia tak boleh bahagian pelajaran, boleh bahagian kemahiran kau berapa. Soalan periksa hak besar sekalinya, tiap-tiap orang tak kira siapa termasuk kita, ialah dalam kubur. Soal pun bocor, jawab pun bocor. Allahu Rabbi Rabbi Allah, Muhammadun Nabi wa Islamu dini wal Qur'anu imami wal muslimuna ikhwani. Bocor dah. Tapi nak jawab hal tu tak boleh kalau tak betul dengan sirati mustaqiman, satu jalanku yang lurus tadi. Tak boleh. Dia bukan bahasa jenis ngapa. Ada tu mana tak semaya lah ni. Dia kata ngapa dah beres boleh jawab. Bukan jenis ngapa kan. Dia kira mu'taqadah, benda hak kita tambak simpul kejap di dalam hati kita. Itu dia kira tu mu'taqadah kita tu betul ke tidak dengan jalanan yang satu tadi. Baru boleh jawab. Kalau tidak tak boleh jawab. Walau kita semaya berasa dahi sekalipun, walaupun kita pakai subah besar sekalipun, janggut panjang lu pusat sekalipun, wasbah tak cukup tangan balut tekok sekalipun, walau sekalipun lagu tu kalau tak betul tak boleh jawab. Tengok orang Syiah ulama dia subah besar janggut panjang, zuhud,
Khomeini tu dia mau kata dalam rumah dia tu ada almari seputih, meja seputih. Tak ada. Sofa pun tak ada. Oh, zuhuknya. Tapi lagu mana pegangnya? Oh, berat. Baca kitab-kitab dia. Abu Bakar ni ialah anak sekali, Umar 3 kali ialah anak. Ada ni. Tengok. Caci maki sahabat, melaknat sahabat. Maka kalau lagu ni bukan tahap sesak saja, bukan sesaknya tahap kufur wal iyad billah bidzalik. Maka hak ni masuk dengan wasintani wa sab'ina finnar, yakni masuk dalam neraka, bahkan kekal di dalam api neraka. Wal iyad billah. Lalu sahabat tanya, manhum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang satu tu ya Rasulullah? Siapa hak tu? Maka Nabi ni kalau kita tengok, jangan tengok hadis, tengok banyak hadis. Nabi tidak jawab dengan satu jawapan. Banyak jawapan Nabi. Dalam riwayat At-Tabrani, Nabi jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunnah wal jamaah. Satu. Dah inilah hak masyhurnya. Dah kita berpakat duk mengaku kita ahli sunnah, ahli sunnah. Buat NGO siap. Kalau orang tu keluar NGO tu, kata keluar NGO ahli sunnah ni, apa keluar ahli sunnah dah. Berat tu, sakit sikit tu. Yang asalnya nak tafaul, nak ambil sempena berkat nama Islam, nama ahli sunnah. Tetapi lama kelamaan dia jadi pelik sikit. Yang jadi kalau orang keluar tu seolah-olah keluar daripada Islam, keluar daripada ahli sunnah. Berat tu. Bahaya lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Sebab Islam ni bukan satu modal ataupun jenama untuk menarik perhatian orang. Kita letak nama restoran kita restoran Islam, contoh. Restoran Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh. Boleh tak? Boleh. Asalnya nak ambil berkat nama Islam, nak ambil berkat nama Ahli Sunnah. Tapi bila lama kelamaan kita kata, "Wana awak tak kira restoran saya ni, awak ni tolak Islam ke macam mana? Tolak restoran Islam. Kafir ni awak ni." Siap. Awak tolak restoran Ahli Sunnah ke? Awak 72 fuak hak sesat tu ke? Sudah. Padahalnya dia buka restoran letak nama Islam, letak nama Ahli Sunnah. Muamalat berniaga tidak kena cara Islam. Ada. Lauk tak letak harga. Orang makan buh sudah makan kira. Kira berapa? Kata ikan kering seekor, telur masis 50 riyal. Mahal. Kau ni apa berniaga aku ni? Padahal telah habis dah nasi pada perut dia ni. Kena tak cara muamalat Islam tu? Tak kena tu. Jadi walau nama restorannya Islam, bukan Islam. Tu lagu tu. Dia kira isi dalam dia bukan kira nama kau ni. Walau nama restoran dia apa? McDonald. Wah, sedap nama dia ni. ENW. Kentucky Fried Chicken. KFC deh. Tapi muamalah kena tu cara Islam tu. Tak boleh makan selagi tak bayar. Kau mana? Nak bayar dulu. Nak tahu harga berapa. Ni harga sekian-sekian. Nak tak wajib? Siapa mahal tak jadi. Nak wajib ni. Boleh bayar. Baru jadi hak kita. Kita pun telah rapat din dia. Tak ada apa. Muka barang kita jelas dah harga berapa kita bayar dah tadi. Paling kurang pun kita tak boleh nak bayar lagi, kita hutang dulu. Berapa ni weh? Kira dulu. Pak kira 50. Banyak dah. Duit ada 20 riyal ni, hutang dulu dah. Masuk 30 riyal pukul 5, 35 tu. Baru halal kita boleh makan. Tengok. Jadi walaupun nama restoran dia tidak bunyi al-al ke gapo ni. Jalan ni kan nak bunyi al-awi arak-arak sikit baru nampak Islamik sikit. Walau tak bunyi al-al, bunyi nama orang putih. George Bush, Bill Clinton gapo nama orang putih tu. Tapi kalau isi dalam tu ikut Islam, itu restoran Islam yang sebenar. Gitu dah. Ya bukan kira nama kau tu. Fak kita ni duk gila ke nama semua. Gila ke aksesori dia panggil. Tak jadi tu. Aksesori ni penting juga, tapi tidaklah sepenting hak isi dalam. Dia kalau tidak jadi supaya gong. Tahu gong
Bunyi kuat tu degong gong gong, bunyi tak ada kosong, tak ada apa. Ha, tu lagu tu tak sedar kita. Nah. Jadi bahayanya orang panggil kalau kita tak faham asal tujuan, boleh melarat kepada kesesatan. Mana? Oh, kita kata kau orang keluar daripada NGO kita, kau kumpulan kita, kau parti kita, kau keluar Islam, keluar ahli sunnah. Berat lagu ni. Padahal Islam ahli sunnah ni bukan jenis bahasa jenis daftar dengan RUAS. Nah. Tuhan waktu turun melalui lidah Nabi, lidah Rasul untuk kita umat. Nah, itu lagu tu. Tak boleh digunakan modal untuk menarik perhatian supaya kita dapat mencapai matlamat pribadi kita. Nah, pribadi kita presiden ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita buat tak kena. Nah, duit gapo kita tidak apa nama ni? Tidak berapa dia panggil ni? Audit dah tadi. Tidak audit. Nah, kitalah presiden, kitalah bendahari. Siap gitu. Nah, kita nak duit gapo kita diri hak lulu. Sudah. Nah, apa nak lagu tu? Pak orang pun kritik kata, awak ni lawan ahli sunnah. Sudah. Tak kena lagu tu. Tak boleh. Jadi sebab tu nama ahli sunnah wal jamaah ni salah satu daripada hak Nabi sebut. Bukan nak dinamo semata dah. Sebab tu ada riwayat lain Nabi kata, sahabat tanya siapa manhum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Gitu ya. Apa yang aku di atasnya dan sahabatku di atasnya. Dari riwayat lain, sawadul a'zam. Riwayat yang lain, al jamaah. Nabi jawab gitu ya. Nah, jadi pelbagai jawapan daripada Nabi ini sebagai isyaratun. Isyarah dia bagi i'lamun bi khafi. Pemberitahuan, pengajaran daripada Nabi dengan secara halus, iaitu kebenaran tu bukan semata-mata nama. Nah, tetapi nama benda yang dipernama. Gitu. Nah, kebenaran tu bukan semata-mata nama. Sebab tu imam kita Syafi'i dia pernah difitnah sebagai Nasibiyah dan Rafidiyah. Nasibiyah ni orang yang melampau-lampau membela sahabat sehingga mengkerdil, mentahkir, menghina ahlul bait Nabi SAW. Rafidiyah pula melampau-lampau bela ahlul bait sehingga mencaci maki sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Berat tu. Nah, Nasibiyah balik, bela ke sahabat hingga memunafikkan ahlul bait Nabi. Itu berat. Dua-dua tu sesat belaka. Maka Imam Syafi'i dipitnah. Lalu Imam Syafi'i kata, demi Allah, kalau membela sahabat Nabi itu Nasibiyah, demi Allah aku Nasibiyah. Nawasib. Dan kalau membela ahlul bait Nabi itu ialah Syiah Rafidiyah, Rafidah, demi Allah aku Syiah Rafidiyah. Berani Imam Syafi'i buat kenyataan lagi. Tapi Imam Syafi'i ini Nasibiyah, Rafidiyah. Ya, dua-duanya tidak. Bahkan Imam Syafi'i nasirus sunnah, orang yang menolongkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran dan kesesatan ini bukan semata-mata nama. Isi yang dinamo tu gapo? Bila soal isi, hak ni hak payah kalau kita tak ngaji. Allah. Maka sebab tu bila diperintah fattabi'uh, ikutlah jalan yang satu yang lurus. Artinya wajib kena ikut jalan yang satu yang lurus. Lagu mana nak kena jalan yang satu yang lurus? Tak dapat tidak kena ngaji. Lagu mana pegangannya, nah, lagu mana amalannya, lagu mana akhlaknya. 3. Nah, lagu mana akidahnya. Kadang-kadang betul dah pegangan tentang ketuhanan, kerasulan, tapi mari bab melantik pemimpin jadi Syiah tiba-tiba. Ada? Atau jadi Khawarij tiba-tiba. Padahal ada lagi tak tersebut dah. Nah, wa yajibu nasbu imami adlin. Nah, wa yajibu nasbu imami adlin fa'al bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laisa ruknan yu'taqad fid din. Disebut dah dalam kitab Jawharatul Tauhid. Wa yajibu nasbu imami adlin, wajib melantik pemimpin yang adil.
Arti melantik ketua, pemimpin, ulil amri, umara yang adil itu wajib. Wajib itu wajib fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Bila sudah terlantik maka gugur kewajiban, itu fardu kifayah. Idza qama al-ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqi. Bila ada dua orang yang menunaikan dalam jarak dua marhalah, gugur kewajiban tersebut, baki yang tinggal lagi tak wajib dah. Nah, hanya fardu kifayah saja. Kalau tidak ada orang buat, baru dosa habis, fardu ain. Nah, sebab tu Islam dia tidak mari satu lagu mana sistem melantik pemimpin ada. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik lagu lain. Nah, jenazah Rasulullah belum siap lagi di semadi, ditanam. Sahabat tu duduk mesyuarat gegak-gegak. Nah, untuk siapa lah ganti Nabi SAW. Nah, ada pun Abu Bakar sendiri, dia siap-siap dah latih Umar. Kalau aku meninggal, Umar dah ganti aku. Nah, seolah-olah Sayyidina Umar ni putera mahkota lah, kalau kita bahasa monarki kan. Nah, waliyul amri dia panggil. Nah, Sayyidina Umar tak buat macam Abu Bakar. Dia latih pula 10 orang. Ahlul halli wal aqdi. Nah, ahlul halli wal aqdi. Mana mesyuarat 10 orang ni latih salah satu daripada 10 orang. Latih Sayyidina Osman. Osman pula tak ada buat apa-apa, kena bunuh dah zaman fitnah. Nah, maka pakak berugi ramai-ramai pergi bai'ah pada Ali. Tak sama. Ali pula buat turun ke Hasan. Hasan pula ketok jawatan. Nak tengok orang panggil damai. Amul jamaah. Lantik Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, Muawiyah pula ijtihad dia, kalau duk main lagu ni balas pula dia pakai anak dia tu. Mulalah jadi sistem monarki. Dia tak mari dengan satu sistem yang cerah. Yang penting aman, damai, keadilan boleh ditegakkan orang panggil ajaran Islam, dan iman umat Islam boleh dijaga, selesai. Itu. Mari sistem lagu mana tak apa lagu. Apa dia demokrasi, jumhuriyah, republik, monarki, ikut, tak apa lagu. Itu cara Islam. Itu hebatnya Islam ni, tak mari dengan satu kena lagu ni, tak boleh lagu lain lah. Dah. Dia fleksibel sikit dalam bab politik ni. Jadi wajib tu fardu kifayah. Kalau kita lah ni wajib di atas orang yang daftar ngundi lah, gitu. Nah, kalau tak daftar ngundi nak wajib lagu mana? Lebih kena hamba orang juga. Gitu. Wajib tu bi syar'in, dengan hukum syarak. Fa'lam, ketahui olehmu, la bi hukmil aqli, bukan semata-mata akal. Ini nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata melantik pemimpin ini akal kita yang menentu. Bukan hukum syarak yang mari menekan atas kita. Ini dia panggil kalau zaman lain enggak golongan liberal. Nah, fok liberal. Kita nak lantik pemimpin ni tak usah ikut syarak lah. Nah, kita ikut kepala otak kita. Nak latih siapa, ikut suka kita lah. Berasa baik dengan kita, pasal kena dengan kita. Gitu. Nah, maka hak ni satu kelompok mengiktikadkan melantik pemimpin bukan urusan agama, urusan akal yang menentu semata-mata. Ahli sunnah dah melantik pemimpin ni urusan agama, tapi dalam hukum hakam syariat itu pun fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak boleh sampai kita mentohmuh akidah orang. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga melantik pemimpin itu ialah rukun iman yang diakidah, diiktikad di dalam agama. Tak boleh. Itu nak tolak fuq khawarij, fuq nasibiyah, fuq rafidiyah, fuq syiah yang menganggap melantik pemimpin ni ruknun min arkanil iman. Sehingga dalam ceramah-ceramahnya, ini adalah akidah kita tuan-tuan. Kalau mati nanti mereka akan tanya, kenapa awak tidak undi kami, awak undi orang tua orangnya. Siap tu. Itu ada bau syiah dia panggil dah. Tidak ahli sunnah wal jamaah. Jaga-jaga. Bahawa kita itu tidak duduk mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah sungguh-sungguh ni. Kalau mengaji pun sifat Tuhan tak ada habis. 20 tukar ustaz dah tu. Dak pun ustaz mati, mari ustaz lain pula, sifat wujud pula. Pas bila nak khatam kitab jupuk hak perbahasa bawah-bawah. Nah, dah lah sebulan sekali ngaji. Ganti ustaz,
3 tahun sekali. Lepas tu 4 tahun sekali ngundi. Lepas tu duk mengaji 420, ngaji 420. Tapi tak serupa pun dengan ahli sunnah wal jamaah kuano ni. Ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Rupa-rupa tak ada hotel semua. Maka sebab itulah jadi duk terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, tak ada apa, aman. Damai kita. Tak berkelahi kita, tak masang muka kita. Kerana kita tahu bahawasanya itu hanya alat untuk dapat raih kuasa saja. Pasal tu, wasilah untuk dapat kuasa saja, bukan maqasid, tidak. Tak perlu sampai kita bermasang muka. Kenapa? Kerana hak diajak oleh Nabi, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bukan parti ya'lu wa la yu'la alaih. Itu betul tak? Kau takut buat kita? Dalam kubur ada dia tanya, ma NGO ukah? Ma parti ukah? Ma hizbukah? Ada? Tak ada. Memang tak ada. Wallahi tak ada. Berani jamin tak ada. Siapa kata ada, dia ahlul bid'ah wa dhalalah, dia gereka sendiri. Keadaannya, ma dinuka, apa agamamu? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Nak jawab Islam, al-Islamu dini wal muslimuna ikhwani, tak boleh jawab kalau kita tak betul dengan Islam. Dengan saudara Islam kita masa muka. Jumpa orang Islam tu terik muka. Ponok telah ada ni. Tengok ponok mamuh orang. Bila senyum, bila tanya parti apa? Saya parti Cak Payung. Ya kok, orang senyum. Samalah. Kalau gitu parti ya'lu wa la yu'la alaih. Gitu dah. Hak Nabi ajar Islam ya'lu wa la yu'la, bukan parti ya'lu wa la yu'la alaih. Dapat? Jadi kita kena ubah. Ya parti ni supaya minum radik, Toka Ali, kopi jatah, banyak. Jangan kita duk dengan Toka Ali tu siapa hak minum radik semua musuh aku. Terbalik meja kedai kopi. Gula order radik. Dia nak Toka Ali baik. Tak boleh lagu tu lah. Beza tu beza. Tapi semuanya matlamat nak dulu ya. Apa? Nak imarah negara, nak membangun negara, nak menjaga negara. Itu je. Paha ulil amri mutlak kita siapa? Sultan, raja-raja yang di Pertuan Agong ni tak pernah turun mengundi. Tak ada pernah tak jawatan jadi wakil rakyat pula. Jadi Pertuan Agong. Tak ada. Hak ni ulil amri mutlak dia panggil dekat sini. Hak ni ulil amri mutlak. Ada pun hak duk latih 4 tahun sekali tu dia panggil Wuzara ut-Tanfiz wa Tafwid. Maknanya menteri-menteri yang diserahkan kuasa untuk diurus dan melaksanakan kuasa raja-raja. Itu saja. Tak kena, kita boleh tukar. Tak kena cara ni. Tukar pula. Ni. Hak mana hak terbaik. Sebab kadang-kadang mula-mula baik, lama-lama jadi naik tocek. Ada juga gitu. Siapa orang tegur pun kata, dia mau nak stesen bah kan nak ke Islam ni. Sudahlah, tak boleh tegur lah. Dia mau tegur-tegur ni, dia mau nak lawan Islam ke? Sudah. Yang mana marah pula kita jadi. Berat dah tu. Padahal makna siasah, kalau kita baca kitab siasah, apa maksud siasah? Siasah artinya husnul tadbir, elok menyusun atur urusan negara. Lagu mana eloknya menyusun atur urusan negara? Biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Dengan sekira-kira menjaga perasaan manusia yang berada dalam negara di kalangan muwatin warga negara dan yang mendatangi pelancong yang mari, serta hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain, dan menjaga tujuan agama diturunkan yang bahasa umum yang 5: hifzuddin, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul muru'ah, hifzun nasl dipanggil. Itu mana politik. Menjaga syu'uril ummah, menjaga perasaan ummah. Jaga tak kalau jawab itu. Atau bila ni air nak comel apa? Ambo minum air Sungai Kelantan ni pun boleh jadi molek-molek menteri esko ke apa. Dia mau tanya buat apa? Jaga tak perasaan orang tu, kecek lagu tu. Ambo rasa tak jaga perasaan tu.
Orang tak kecek lagu tu. Orang politik ahli siasah Islamiyah tak cakap lagu tu. Minta maaf, kita banyak lagi perkara kita tak pandai. Kita banyak lagi kena buat kerja, kena belajar ni. Orang dengar apa berasa sejuk. Tak apalah, mudah-mudahan kita kita doa pada Tuhan supaya pemimpin kita semakin hebat, semakin bijak menyusun atur. Gitu. Bukan jawab ya tak jaga perasaan orang. Itu bukan politik Islam. Itu politik kepala otak sendiri itu. Rasa nak mengelak gitu, nak mengelak gini. Bukan politik Islam itu. Mau cakap ni hak dasar ilmu, hak mau nak mengaji lah. Bukan politik Islam itu. Walaupun jenamanya Islam. Kena ingat baik tu. Jadi Islam ni bukan dirata nama. Ahli sunnah bukan dirata isi dia. Maka tak dapat tidak kita nak tahu betul ke tak, kena ke tak dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak dapat tidak, innamal ilmu ta'allumi. Hanya saja ilmu tu didapat dengan belajar. Kena belajar, kena tahu lagu mana mu'taqadat ahli sunnah wal jamaah supaya kita ikut. Sebab wajib kena ikut. Fattabi'u wala tattabi'u subulah. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Kena juga hak 72. Kena juga. Takut kita pergi masuk, ikut juga. Dia ada di kalangan kita ni. Dia kata ni ilmu tinggi-tinggi, ustaz tak siapa ilmu ni. Sedap dia cakap gitu. Mana? Dia kata roh ni boleh masuk le tubuh orang mana-mana. Roh Sayyidina Abu Bakar masuk tubuh orang ni ke orang ni. Tanasukhul arwah. Itu akidah Syiah Ismailiyah, Batiniyah. Kafir tu yang main. Tu ada juga di kalangan kita ni. Pakai serban tak sekira, ngap jubah, ngap beridak berapa, berjanggut putih hitam seli-seli, nak warak sikit, Tapi tak kena dengan ahli sunnah wal jamaah tu. Salah tu. Orang etikak boleh roh berpindah masuk dalam tubuh orang di tubuh. Dia kata hebatnya Tuhan Maha Kuasa. Allah mampu ambil roh Abu Bakar masuk dalam tubuh orang ni. Kemudian tubuh orang ni pula, tubuh orang ni. So nak tanya, kalau tiup sangkakala yang kedua, tubuh mana nak pakai? Moga tubuh banyak ni. Roh soya. Nak pakai mana? Tubuh Abu Bakar sengati ke tubuh orang hak lain, zaman ramai lain ni. Roh so, tubuh 10. Nak pakai lagu mana? Padahal bakit seketak tu. Dia katalah kali kata dah, jasad tak bakit dah. Makanan ulat di dalam kubur. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Ini ada ajaran sesat di kota Damansara tempat hamba tu. Ada satu hamba Allah yang mengadu, kata, Ustaz, saya ni Allah habis pitih puluh-puluh ribu baru sedar kena tipu ke Tok Guru sesat. Dia kata Tok Guru dia tak semaya. Tak semaya. Bila tanya kenapa Syekh tak semaya, Syekh terekat lah. Orang lain ni kan berhita terekat, fardu ain tak lepas pun tak apa, yang penting boleh terekat. Orang dulu nak terekat tu lambat. Ngaji dulu hak fardu ain biar kemah betul dulu syariat ni. Dah terekat selalu dah jalan pitah nak sapat tu cepat. Rupa-rupa sampai setel tak apa tu. Tu dia tak semaya. Tu kenapa tu tak semaya, Syekh tak semaya? Dia kata bermula yang memang apa kita jauhi lama. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedap ada ayat tu bunyi. Macam sedap deh. Rasa nak tweet dalam Twitter lah. Rasa nak tulis di Facebook status ni, Masya Allah. Kalau ngaji ilmu sifat 20, ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketahuilah akidah tu akidah kafir. Jangan main-main. Disebut dalam kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita, akidah sifat 20, bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wahyal musbata ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. 3 perkara ulama ahli sunnah mengkafirkan puak falsafah. Sebab 3 perkara ni falsafah ingkar. Apa? Pertama, ilmu Allah dengan detail, juz'i. Tak, falsafah kata Tuhan tahu dengan kulli saja, tak tahu detail. Kafir tak falsafah? Kafir. Wa hudutsu awalim, bahar wa alam, falsafah kata tak, alam biqidamil alam, alam qadim.
sedia kala semula jadi. Nah, hujan ni matahari sedup, naik jadi wak awal, lama-lama berat tu jadi hujan, sedup, naik turun, naik turun. Lagu tu lah, bukan Tuhan buat. Kita anak-anak kita duk mengaji sains kan. Dia jepak dia jadi 5 tu, hok tunggu tu. Nah, semula jadi dia panggil. Allah. Berat kita ni kalau tak percaya kat akidah ni, Allah. Nah, dengan aku boleh bakit sekali dengan anak bini rupa-rupa, bakit lain-lain. Kita je duk mengaji. Bini anak duk mengaji sains, mengaji fizik, kimia, biologi, bukan salah. Tapi kalau tak mengaji hak tapak kita, asah kita ni, takut pergi hak tu. Nah, bukan Tuhan hak buat alam ni. Lepas tu, ya gitu semula jadi kita semula gitu. Berat tu. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit dengan jasad kembali ditiup sangkakala yang kedua, padahal kita dulu ialah mayit di dalam kubur. Tengok. Kata falsafah dak. Jasad mati hancur dia makan ulat dalam kubur. Nak bangkit macam mana? Roh saja bangkit. Kafir tak pakai intikad itu? Kafir wal a'yadu billah min zalik. Kalau tanpa ilmu memang ramai orang terpengaruh. Amal kata ni sebab amal duk hadap sendiri menata Facebook ni. Orang siap je kata, entah ni ustaz kapung je. Nah, ini punya guru kami ni syekh orang panggil. Loh. Orang gelar nama syekh ni enggak mesti kena betul belaka kau kan? Allah. Jadi taksub itu lalu. Tak boleh, kena marahlah. Masa muka lah. Nah, padahal tu kalau ngaji kita Jawi, tak usah kita Arab. Kita Tuhfatur Raghibin. Ada kita Jawi ni pihlu Syekh Banjari buat. Kalau ngaji tu kita kemah dah tahu ajaran sesat ni, akidah ciri-cirinya bagaimana. Sebab apa? Sebab kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabili. Sesungguhnya sesuatu benda ni tidak akan benar-benar terang dan nyata sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Nak kenal lelaki, kena kenal betina. Kalau kenal lelaki tu di lelaki, sudah. Mari maknya bondel kat kita bahas tina adalah biar lekum saduk tekak apa. Nak betul-betul kena jatah, kena tina. Baru kita kena jatah. Nak kena tina, kena ratik jatah. Itu lawan dia tu kena. Baru benar-benar kita kena tina. Samalah nak kenal betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada mengaji mu'taqadat ahli sunnah wal jamaah, kena juga pegangan-pegangan yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah, supaya yakin kita benar-benar berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Bukan semata-mata sebut nama, bukan semata-mata dakwa, tidak, tetapi kita betul-betul pegang dalam hati kita berdasarkan apa yang kita mengaji daripada kitab-kitab alim ulama. Barulah kita dapat junjung titah perintah Allah Ta'ala. Mana? Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah bagi kamu wasiat untuk kamu, hai umat, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Imtithalu awamir. Junjung titah perintah Nabi. Mana? Fattabi'u siratan mustaqim tadi. Wajtinabun nawahi. Tinggal apa hak Tuhan tegah? Mana hak Nabi tegah? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka tak dapat tidak nak takwa dengan Allah ni kena dengan ilmu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ni dapat manfaat untuk kita semua. Subuh-subuh kita lama sangat. Buruk-buruk pun dapat duk ingatkan nasi lemuk kau berapa ni. Jadi tak khusyuk buat kita ni. Dapat manfaat di pagi-pagi subuh lagu ni. Untuk kita semua. Apa yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika ajli wa ajlihi ma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka min khairin laka abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqq واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن
Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,